Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan di bawah tajuk Ibu Syurgawi, Sumber Air Kehidupan. Saya pernah berkongsi cerita mengenai Lawrence dengan anda. Dia dan beberapa orang Arab telah dijemput ke Paris. Seperti yang anda dapat bayangkan, air ialah sumber yang sangat berharga kepada orang yang hidup di padang pasir Arab. Satu hari, semasa orang Arab tinggal di sebuah hotel di Paris, mereka pusing kepala paip dan air mengalir keluar. Itu adalah sesuatu yang mereka tidak pernah lihat kerana mereka berasal dari tempat yang kekurangan air. Setelah menyelesaikan semua jadual perjalanan, mereka harus kembali hari itu. Tetapi tidak dapat menjumpai mereka. Dia pun pergi ke bilik mereka untuk mencari mereka. Di sana, dia mendapati mereka cuba mencabut kepala paip dari sinki. Jadi dia bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu cabut kepala paip?" Mereka menjawab, "Jika kami dapat pulang ke Arab dengan kepala paip ini, kami tidak perlu risau tentang air lagi. Itulah sebab kami cuba untuk membawanya bersama kami." Kalian semua, adakah air dapat keluar sekiranya terdapat kepala paip sahaja? Memandangkan mereka tidak mengetahui sumber air, mereka salah faham bahawa air akan keluar selagi mereka mempunyai kepala paip. Seperti yang ditunjukkan oleh tajuk kubah hari ini, sumber air kehidupan sangat penting bagi kita. Kalau begitu, apakah sumber air kehidupan? Dan betapa berharganya? Sekali lagi, mari kita menyadari kepentingannya untuk kehidupan rohani kita. Hari ini, mari kita pelajari sebab mengapa kita amat memerlukan Ibu Syurgawi. Bukankah perkara-perkara bumi, salinan dan bayangan dari apa yang ada di syurga? Apakah elemen yang paling penting untuk kehidupan wujud di bumi? Air. Jika badan kita kehilangan 1/2% air, kita pasti akan berasa sangat dahaga. Walaupun 70% badan kita adalah air, jika kehilangan hanya 1% air, kita akan merasa kehausan yang tidak tertanggung. Jika kehilangan 12% air, kita akan mati. Tanpa air, kita manusia tidak dapat melaksanakan aktiviti harian atau menjalani kehidupan. Tambahan lagi, jika melihat 4 tamadun awal dunia yang dikenali sebagai buayan tamadun, kita dapat memahami dengan jelas betapa pentingnya air bagi manusia. Adakah anda tahu apakah 4 tamadun awal dunia itu? Tamadun Indus, Tamadun Huanghe Cina, Tamadun Mesopotamia, dan Tamadun Mesir Purba. Terdapat 4 tamadun awal dunia. Dari manakah setiap tamadun ini bermula? Semuanya berkembang di kawasan lembah sungai. Tamadun Mesir Purba berkembang di kawasan lembah sungai Nil dan tamadun Indus di lembah sungai Indus. Kalian semua, saya tidak cuba menguji pengetahuanmu tentang tamadun kuno. Yang penting, tamadun awal dunia dapat berkembang hanya di sekitar kawasan perairan seperti sungai. Jelas bahawa manusia dan air tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Apabila memahami fakta bahawa 4 tamadun awal dunia terbentuk di kawasan lembah sungai, apa yang dapat kita fahami tentang kehidupan manusia dan air? Kehidupan kita dan air saling berkait rapat. Jelaslah bahawa kehidupan kita dan air tidak dapat dipisahkan, bukan? Sekarang, sila lihat gambar ini. Apakah pokok ini? Ini pokok palma yang berbunga dari benih yang berumur 2000 tahun. Apabila anda pergi ke Israel, anda dapat melihat mereka mendirikan pagar di sekitar pokok itu untuk melindunginya. Pokok ini tumbuh dari benih yang berumur 2000 tahun. Di sebuah kubu bersejarah di Masada, Israel, terdapat sebuah gudang makanan. Dekat gudang itu, ahli arkeologi mendapati benih yang berumur 2000 tahun. Melalui pentarikan radiokarbon, disahkan bahawa benih itu memang berumur 2000 tahun. Apa yang benih perlukan supaya menjadi pokok?
Apabila benih akhirnya bersentuhan dengan air, ia tumbuh dan menjadi pokok. Bukankah ini menunjukkan betapa pentingnya air supaya kehidupan wujud? Mempertimbangkan ini, apakah tajuk khutbah hari ini? Ia bermaksud bahawa ibu ialah sumber air kehidupan. Mari kita pelajari ayat-ayat Alkitab mengenai sumber air kehidupan. Bahkan dari sudut pandangan fisika, kita tidak dapat hidup tanpa air dan menderita akibat kedahagaan yang melampau ketika kehilangan 1 atau 2% air dari tubuh kita. Jika kehilangan 12%, kita akan mati. Di padang gurun, air lebih berharga daripada emas. Dalam sebuah filem animasi Putera Mesir, ada ayat yang menyatakan ini. Ia berkata, sebuah tanah emas di padang pasir tidak ada ertinya dibanding sebuah mata air sejuk dan segar. Dan bagi seekor domba hilang, seorang budak gembala lebih besar daripada raja yang terkaya. Melalui semua ini, kita dapat menyedari air amat diperlukan. Bahkan benih yang berumur 2000 tahun hampir mati ketika ia tidak menerima air. Tetapi sebaik sahaja benih itu bersentuhan dengan air, kehidupannya dipulihkan untuk melaksanakan fungsi dan tujuan asalnya. Demikian juga, kita pasti akan mati secara rohani, melainkan roh kita menerima air kehidupan. Kalau begitu, siapa yang akan memberi kita air kehidupan yang begitu berharga? Kita boleh mengambil air fisika dari kepala paip pada bila-bila masa. Namun hari ini, kita perlu memeriksa siapa yang akan memberi kita air kehidupan rohani. Marilah melihat buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mahu, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Menurut ayat ini, siapa yang memberikan air kehidupan yang berharga? Mereka ialah roh dan pengantin perempuan. Bagaimana jika kita tidak memahami dengan betul roh dan pengantin perempuan yang memberi kita air kehidupan? Tanpa mengenali siapa roh dan pengantin perempuan, dapatkah kita menerima air kehidupan? Menurut buku Amos bab 8, seluruh dunia mengalami kelaparan rohani. Alkitab meramalkan bahawa banyak orang akan mengembara dari laut ke laut untuk mencari air kehidupan, tetapi tidak mendapatnya. Mengapa tidak mendapatnya? Apakah sebabnya? Ini adalah kerana mereka tidak mengenali roh dan pengantin perempuan. Roh dan pengantin perempuan berkata, terimalah air kehidupan. Siapakah roh? Apabila mempelajari Trinity, bukankah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus adalah satu dan yang sama? Bukankah ia bermaksud bahawa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Tuhan? Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus, nama baru, An Sang Hong, bukan entiti yang berbeza, tetapi mereka semua satu Tuhan yang sama. Oleh itu, dalam ayat tadi, roh merujuk kepada Tuhan Bapa. Kalau begitu, siapa pengantin perempuan Tuhan Bapa? Dia ialah Tuhan Ibu. Dalam erti kata lain, ayat ini mengajar kita bahawa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, barang siapa yang haus, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan percuma. Menurut ramalan ini, kita mesti mencari dan pergi kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu semasa hidup di bumi ini. Apabila Yesus datang ke bumi pada 2000 tahun yang lalu, Dia jelas menyatakan bahawa kita tidak dapat menerima air kehidupan tanpa mengenali Tuhan. Marilah melihat buku Yohanes bab 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Dalam erti kata lain, air kehidupan.
2000 tahun yang lalu, Yesus berbual dengan seorang perempuan Samaria. Untuk menerima air kehidupan, kita mesti tahu siapa yang memberi kita air kehidupan. Pertama, kita perlu tahu siapa yang harus kita minta. Kedua, kita mesti percaya supaya menerima air kehidupan. Marilah melihat buku Yohanes bab 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dalam ayat ini, apakah jenis orang akan menerima air kehidupan? Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pengetahuan itu sendiri tidak bermakna. Kita mesti percaya. Yesus menyedari kita, mengatakan, barang siapa percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Seperti yang telah kita pastikan di dalam buku Wahyu bab 22, Roh ialah Tuhan Bapa. Kalau begitu, siapakah pengantin perempuan? Memandangkan dia ialah pengantin perempuan bapa kita, kita dapat memahami bahawa dia ialah ibu kita. Marilah mengesalkan jawapan di dalam buku Wahyu bab 21. Buku Wahyu bab 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat, lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Siapakah anak domba? Anak domba melambangkan Tuhan yang berimej lelaki, yaitu bapa kita. Kalau begitu, siapakah pengantin perempuan, isteri bapa kita? Dia ialah ibu kita. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari syurga dari Tuhan. Malaikat itu menjelaskan bahawa dia akan menunjukkan siapa pengantin perempuan. Namun, malaikat menunjukkan Yerusalem. Terdapat kehendak Tuhan yang penting terkandung dalam ayat ini. Marilah mencari pasangan ayatnya di dalam buku Galatia bab 4. Buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi, dalam arti kata lain, Yerusalem yang di syurga, adalah perempuan yang merdeka. Dan siapakah dia? Ialah ibu kita. Alkitab memberi kita jawapan yang jelas. Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Oleh itu, roh dan pengantin perempuan yang memberi kita air kehidupan sebenarnya Tuhan Bapa. Dan siapa lagi? Tuhan Ibu. Kita dapat melihat bahawa mereka memanggil anak-anak mereka untuk menerima air kehidupan. Seperti mana air ialah keperluan yang terpenting untuk meneruskan kehidupan fisikal kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Bahkan di dunia rohani, air kehidupan amat diperlukan untuk mengekalkan kehidupan kita. Apakah hubungan antara syurga dengan bumi? Perkara-perkara di bumi ialah salinan dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Dengan ini, kita dapat memahami bahawa air kehidupan dari syurga adalah sepenting air di bumi. Kita harus datang kepada mereka yang boleh memberi kita air kehidupan. Pada zaman terakhir ini, orang yang mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu diberkati. Orang yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu benar-benar diberkati. Tuhan berjanji bahawa barang siapa percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekarang, marilah melihat bagaimana Nabi-Nabi Perjanjian Lama membuktikan dan meramalkan tentang Ibu Syurgawi kita. Marilah melihat buku Zakaria, bab 14. Ayat 7. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang pada waktu itu, di dalam Alkitab, merujuk kepada hari-hari terakhir. Betul? Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan. Dalam arti kata lain, air kehidupan akan mengalir dari mana? Dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur, dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Air kehidupan mengalir secara berterusan. Mengalir dari mana? Dari Yerusalem. Menurut buku Galatia bab 4, siapakah Yerusalem?
Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Akhirnya, kita perlu mengetahui siapa ibu kita. Alkitab mengedarkan kita akan fakta itu. Para sahabat percaya kepada ibu, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ibu syurgawi kita ialah sumber air kehidupan. Kalau begitu, betapa berkuasanya air kehidupan ini yang datang dari ibu? Semasa hidup di dunia ini, terdapat banyak perkara yang tidak pernah kita dengar. Di pasar, nampaknya terdapat pelbagai jenis air yang ditapis. Saya tidak faham perbezaannya. Tetapi sebilangan orang lebih suka satu kaedah penapisan daripada kaedah yang lain, kerana ia mempunyai manfaat kesihatan tertentu. Kalau begitu, marilah melihat apa kesan air kehidupan bagi kita di dalam buku Yehezkiel bab 47. Marilah melihat buku Yehezkiel bab 47 ayat 1. Dia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Bait suci merujuk kepada bait Tuhan, iaitu bait Yerusalem. Dia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Tanpa air mengalir dari bawah ambang pintu bait suci ke arah timur, kerana bait itu menghadap ke timur. Air itu mengalir daripada bahagian bawah sisi kanan bait suci, di sebelah selatan mazbah. Kemudian dia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan berputar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke arah timur. Tanpa air memancur di sebelah selatan. Orang itu pergi ke arah timur sambil membawa tali pengukur. Lalu dia mengukur jarak sepanjang 1000 hasta. Lalu disuruhnya aku masuk ke air itu. Tingginya 1 mata kaki. Dia mengukur lagi sepanjang 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke air itu. Ternyata tingginya paras lutut. Lagi-lagi dia mengukur sepanjang 1000 hasta, lalu menyuruh aku masuk. Air itu setinggi pinggang. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi. Kali ini air itu sudah menjadi sungai yang tidak dapat ku seberangi. Satu orang mengukur sepanjang 1000 hasta, dan kemudian 1000 hasta lagi. Semakin jauh dia pergi, sungai air kehidupan menjadi semakin dalam. Penglihatan ini adalah tentang air kehidupan mengalir kepada semua bangsa dan orang. Pada mulanya, tinggi air itu 1 mata kaki. Namun, selepas 1000 hasta, ternyata tingginya paras lutut. Apabila 1000 hasta diukur lagi, air itu setinggi pinggang. Air kehidupan itu bertambah banyak dan mengalir ke mana-mana. Selepas 1000 hasta lagi, ia menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Pada mulanya, kelihatan seperti mata air kecil. Tetapi bagaimana keadaannya? Air menjadi lebih dan lebih dalam. Akhirnya menjadi sungai besar yang tidak dapat diseberangi. Di dalam buku Wahyu bab 22, sungai ini disebut sungai air kehidupan. Marilah menyambung dengan ayat 4. Dia mengukur lagi sepanjang 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke air itu. Ternyata tingginya paras lutut. Lagi-lagi dia mengukur sepanjang 1000 hasta, lalu menyuruh aku masuk. Air itu setinggi pinggang. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi. Kali ini air itu sudah menjadi sungai yang tidak dapat ku seberangi, kerana airnya telah meninggi. Cukup tinggi air itu sehingga orang dapat berenang. Sungai itu sudah tidak dapat diseberangi. Katanya kepadaku, sudahkah kau lihat, wahai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali ke tepi sungai. Ketika aku kembali, tempat di kedua-dua belah tepian sungai itu ada banyak sekali pokok. Katanya kepadaku, air ini mengalir ke wilayah timur, lalu turun ke Arabah, dan bermuara di Laut Mati. Ketika air mengalir itu sampai di laut, air laut pun menjadi, apa? Tawar. Jadi, kemana-mana pun sungai itu bermuara, semua makhluk hidup yang berkerumun di sana akan menjadi apa? Semua makhluk hidup akan hidup. Masih ingat pokok palma yang saya tunjukkan tadi? Apabila benih tidak bersentuhan dengan air, ia hanya tetap sebagai benih selama hampir 2000 tahun. Namun, apabila benih bersentuhan dengan air, kehidupan dalam benih diaktifkan dan ia mula berbunga. Kalian semua, air kehidupan mempunyai kuasa seperti ini. Bagaimana boleh kita teragak-agak untuk menginjil tentang bapa dan ibu kita? Marilah menyambung dengan ayat 9. Jadi, kemana-mana pun sungai itu bermuara, semua makhluk hidup yang berkerumun di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak, kerana air ini bermuara ke sana dan menjadikan air laut itu tawar.
Menurut buku Wahyu bab 17 ayat 15, laut melambangkan masyarakat manusia, bukan? Agar seluruh dunia dapat hidup, kita mesti memberitahu orang tentang ibu, yang merupakan sumber air kehidupan. Apabila menyampaikan kehendak Tuhan, kita juga mesti memimpin mereka untuk beriman kepada ibu. Kemana-mana pun sungai itu bermuara, segala sesuatu di sana akan hidup. Ayat 10. Penangkap ikan akan berdiri di tepiannya, mulai En-Gedi sampai ke En-Eglaim. Akan ada tempat membentangkan jaring. Ikan di sungai itu akan sangat banyak jenisnya, seperti ikan di laut besar. Akan tetapi, rawangnya dan empang-empangnya tidak akan menjadi tawar. Tempat-tempat itu ditentukan sebagai tempat orang mengambil garam. Di kedua-dua belah tepian sungai itu akan tumbuh berbagai-bagai pokok buah-buahan. Daunnya tidak akan layu dan buahnya tidak akan habis. Tiap-tiap bulan, pokok-pokok itu akan mengeluarkan buah baru, kerana air yang mengalir dari tempat suci mengairi mereka. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi ubat. Saudara-saudari, satu-satunya air yang dapat menghidupkan segala sesuatu ialah air kehidupan. Hanya mereka, roh dan pengantin perempuan, dapat memberi kita air kehidupan ini. Tidak ada sesiapa yang dapat memberi kita air kehidupan. Adakah air kehidupan di dalam buku Yehezkiel begitu berkuasa? Kita harus terkejut dengan ini. Tambahan lagi, Tuhan memberi kita pasangan ayat yang lain. Ramalan yang sama diberikan di dalam buku Wahyu bab 22. Penglihatan Nabi Yehezkiel dan Wahyu Rasul Yohanes adalah sama. Buku Wahyu bab 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu. Menurut buku Zakaria bab 14, air kehidupan akan mengalir dari mana? Dikatakan akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Air kehidupan mengalir keluar dari takhta Tuhan. Ini sumber air kehidupan. Berkenaan takhta Tuhan yang ditunjukkan dalam Wahyu Rasul Yohanes, ia merujuk kepada apa? Marilah melihat buku Yeremia bab 3 ayat 17. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Seperti yang tertulis, pada waktu itu, Yerusalem akan disebut takhta Tuhan. Marilah melihat buku Wahyu bab 22 semula. Buku Wahyu bab 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu. Dikatakan bahawa air kehidupan mengalir keluar dari sana. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah satu. Menurut Alkitab, takhta anak domba, takhta Tuhan dan takhta Tuhan, semuanya adalah sama. Di sini, air kehidupan mengalir keluar dari takhta Tuhan. Bermaksud bahawa air kehidupan akan mengalir keluar dari Yerusalem. Bukankah ungkapan ini juga digunakan di dalam buku Zakaria bab 14? Pada waktu itu, akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Walaupun kata-kata berbeza telah digunakan, bapa-bapa ini adalah sama. Apabila kita membandingkan pasangan ayat, bukankah dapat mengesahkan bahawa semuanya merujuk kepada ramalan yang sama? Jadi siapakah sumber air kehidupan? Dia ialah Yerusalem, ibu kita. Kita dapat mengesahkan fakta ini melalui Alkitab. Marilah menyambung dengan ayat 2, buku Wahyu bab 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, iaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Bukankah ayat ini disalin secara langsung daripada bab lain di dalam Alkitab? Penglihatan yang kita lihat di dalam buku Yehezkiel bab 47 juga dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Kita dapat memahami bahawa dua ayat itu merujuk kepada wahyu yang sama. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3.
maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Tuhan dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Siapakah mereka yang disebut di sini? Adakah mereka minum dari mana-mana jenis air yang ditapis? Adakah mereka minum air berakali? Tidak. Mereka minum air kehidupan. Orang yang minum air kehidupan akan memerintah di syurga buat selama-lamanya. Anak-anak syurgawi yang percaya kepada Ibu Syurgawi telah menerima kelayakan, kekuasaan, dan janji untuk memerintah syurga buat selama-lamanya. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Tuhan sendiri berkata, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Jadi perkataan-perkataan ini harus dicatatkan. Tuhan berjanji bahawa segala sesuatu yang Dia laksanakan pasti akan dipenuhi, dan bahawa firman-Nya adalah tepat dan benar. Saya sangat berharap saudara-saudari berpegang teguh pada kebenaran. Mari kita menjadi anak-anak Sion yang menghasilkan banyak buah yang baik dan memberikan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu Syurgawi. Dengan ini, saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih.